Hai, selamat sejahtera. Okey, so hari ni kita nak masuk bab 6 iaitu Applet Programming untuk subjek Java kita, okey. Jadi Applet Programming ni sebenarnya dia adalah Java Programming tapi version yang orang kata apa, lebih kepada GUI lah. Okey, dia bukannya skrin hitam putih seperti yang kita buat sebelum midterm dulu dan juga seperti yang kita belajar dalam C++. Okey, tak apa, kita tengok dulu apa yang ada dalam Applet Programming ni adalah, okey, ini akan kita tengok hari ni. Yang pertama kita akan tengok definisi, seterusnya advantages, okey, kemudian life cycle dan juga life cycle methods, seterusnya running an applet, dan kita akan berkenalan dengan applet skeleton, dan last sekali, okey, untuk memastikan kita faham, kita buat lab practical. Okey, kita tengok definisi. Okey, definisi ni adalah mudah aja. Okey, applet is a special type of program that is embedded in the web page to generate the dynamic content. Okey, jadi dia adalah sebenarnya program dan dia dihasilkan agar kita boleh dapat output yang dynamic. Okey, yang dynamic ni maksudnya yang kalau istilah kita ni yang gempak lah. Okey, ada grafik, ada color-color, okay, ada animasi dan sebagainya. Okey, kemudian it runs inside the browser and works at client side. Okey, dia sebenarnya dia memerlukan browser ataupun dalam istilah sekarang yang kita akan guna ni, kita menggunakan applet viewer lah. Okey, dan dia berfungsi di client side. Dia tak perlu server. Dia macam HTML yang kita akan tengok dalam subjek semester akan datang. Okey, tapi dia ni tak perlukan server ya. Okey, so apakah advantage dia? Advantage adalah, okey, ada 3. Yang pertama, it works at client side, so less response time. Disebabkan dia execute ataupun di run pada client, jadi kita tak perlu nak ambil masa yang panjang. Okay, sebab itu masing-masing punya komputer. Kalau komputer tu powerful, maka cepatlah response time dia. Okay, kemudian ianya secure. Okay, secure maksudnya user walaupun yang dia di run di browser dia, di tempat dia, tetapi dia masih tak dapat tengok lagi kita punya source code. Okay, jadi dia secure. And it can be executed by browsers running under many platforms including Linux, Windows, Mac dan lain-lain. Pendek kata ianya compatible lah. Tak kisahlah awak guna apa saja browser, tak ada masalah. Okay, sebab kita tahu Java ni dia compatible. Okay, seterusnya adalah life cycle. Okay, life cycle ni macam mana applet ni berfungsi, macam mana dia start. Okay, dia start dengan kotak merah atas tu, iaitu applet is initialized. Okay, initialize ni maksudnya kita prepare, applet belum start lagi, tapi kita prepare bagaimana nak start dia. Kalau macam kita bersukan tu, kita warming up. Kita belum lagi start tendang bola atau pukul bola badminton. Kita baru start warming up. So, itu adalah initialize. Okay, selepas initialize, selepas complete, barulah applet is start. Barulah kita mula bermain. Okay, bila start, output akan dihasilkan di painter. Dia akan dipaint ataupun kalau istilah kita dicat lah. Cat. Sebenarnya painted ni adalah dia dipaparkan di browser ataupun di applet. Okey. Dan kalau kita ada interaktif, applet ni kita boleh stopkan dia. Okey, dengan tekan butang button stop ataupun kita quit. Okey, jadi bila kita tekan button stop, dia akan stop sementara lah. Dan last kali bila kita dah tak nak, kita nak tutup, kita nak close program, kita boleh pangkar dia. Pangkar tu akan trigger applet is destroyed. Okey, dia akan dimusnahkan. Okey. Kali ni kita tengok yang life cycle method pula. Okey, yang tadi life cycle secara general. Okey, yang ni life cycle method. Okey, method ni akan kita guna dalam program Java kita dalam lab practical nanti. Okey, life cycle method dia ada 2, iaitu method yang memerlukan java.applet class. Okey. Memang pelik sikit lah. Tapi ni sebenarnya adalah library. Okay, kalau kita ingat dalam C++ kita guna include betul. Include IOStream, include
math dan sebagainya. Okay. Tapi di sini kita menggunakan inilah dia import ni applet class. Dan dia ada komponen satu lagi, java.awt.component class. Okay, yang mana kalau tadi yang ada initialize, start, stop dengan destroy, itu sebenarnya di bawah java.applet class. Manakala paint ataupun nak paparkan hasil, kita menggunakan java.awt.component class. Okay. So macam mana kita nak run applet? Okay, dia ada dua cara, iaitu dengan menggunakan HTML file. Maksudnya kita just double click HTML file. Dan juga cara yang seterusnya menggunakan applet viewer command. Okay, kita akan menggunakan command ni, applet viewer ni. Sama juga macam kita run dulu Java C dengan Java. Okay, jadi nak running applet, kita kena compile dulu dengan menggunakan Java C dan seterusnya kita run menggunakan applet viewer. Okay, nanti dekat lab practical kita akan tengok macam mana. Okay, so apa yang ada ini adalah basic. Kita panggil skeleton. Skeleton ni apa? Rangka kan? Rangka maksudnya kalau bangunan tu blueprint lah. Pelan bangunan. Okay, tapi kalau dalam programming, applet ini adalah plan dia. Okay, tapi plan ni adalah yang complete lah. Yang orang kata untuk program-program ataupun applet yang besar-besar. Okay, so itu cara dia. Okay, yang mana kita ada import. Import tu include lah. Okay, import. Kemudian kita ada yang color hijau tu, applet code tu, itu adalah untuk kita display output dalam applet. Kemudian kita ada yang 5 tadi tu, okay? Initialize, starting, stop, destroy dan paint. Okay, so semua ada dalam applet skeleton. Okay, yang ni kita tengok dalam chapter yang akan datang. Okay, yang hari ni kita nak fokus yang simple saja. Okay, so kita nak pergi ke lab practical lah. Okay, lab practical, ingat lagi macam mana nak buat. Okay, create new file guna Notepad++. Okay, type kod yang ada dalam tu dan save as first.java. Okay, kenapa? Saya dah beritahu dulu, Java ni cerewet. Okay, dan kita tak boleh save apa-apa nama. Kita kena save mengikut nama kelas. Disebabkan nama kelas dia first, okay, tengok baris 6 ya. Public class first. Jadi disebabkan itu kita kena save nama dia sebagai first.java. Okay, dan apa yang dia akan buat? Okay, dia akan paint sahaja. Dia tak ada initialize, start, dia tak ada. Dia akan paint dan dia akan display output dia di applet. Kita menggunakan applet viewer untuk kita punya output. Okay, bila dah siap, boleh pause dulu video ni dan type. Dan bila dah siap, okay, kita compile dengan menggunakan Java C dan execute menggunakan applet viewer. Okay, saya akan tunjuk demo. Okay, saya dah ada dia punya program dia. Okay, di sini. Okay, saya dah type. Okay, dan saya dah save sebagai first.java. So, apa yang saya perlu buat adalah dengan menggunakan command prompt. Okay, command prompt ni kalau saya nampak, saya simpan di saya punya folder lah ya. Jadi saya berada di folder saya. Okay, dan saya akan compile lah dia. Compile dan menggunakan Java C. Okay. Okay, silap. Ini kena huruf kecil. Java C diikuti dengan nama dia. Nama first. First.java. Okay. Kalau tak ada masalah, okay, dia akan kembali ke asal. Okay, dia akan kembali ke command prompt. Okay. Kalau sebelum ni, bila kita nak execute, kita type Java saja, betul? Okay, tetapi dengan menggunakan applet, kita akan type applet viewer. Okay, applet viewer diikuti dengan nama file first.java. Okay, tekan enter. Okay, kalau tak nampak saya tarik sini sikit. Okay, ini dia ya. Okay, first.java dan bila saya tekan enter,
apa yang berlaku? So, sebentar. Bila saya tekan enter, okey, nampak tepi ni dah keluar. Okey, ini dia. Ini adalah output dia. Okey, dia akan keluar satu perkataan saja, welcome. Okey, bila awak type betul-betul, awak akan dapat benda ni. Okey, kita kembali kepada program kita. Okey, ini tadi kan. Okey, so saya dapat output seperti belah kanan. Ini. So, apa yang benda ni buat sebenarnya? Okey, disebabkan dia applet, saya perlukan import dua-dua ni komponen tadi ni. Okey. Method tadi, lifecycle method. Java.applet, java.ability.graphics. Okey, dekat sini saya ada nama kelas. Okey, public class first extends applet. Okey, first adalah nama file dan extend applet ni maksudnya kita nak panggil kelas applet. Okey, kemudian saya terus ke paint punya method. Saya tak ada initialize, saya tak ada start, stop, saya tak ada. Saya terus initialize. Dan apa yang saya suruh buat di sini adalah g.drawString welcome 10 100. Okey, apa yang dibuat? Okey, saya tahu pen ni untuk kita cat atau kita paparkan output. Tetapi nak paparkan apa? Okey, so dekat dalam output tu dia bergantung kepada apa yang kita type di sini. Okey, so dekat sini saya ada g.drawString, maksudnya saya nak paparkan satu perkataan. Perkataan apa? Perkataan dia welcome. Okey, perkataan dia welcome. Okey, lepas tu 10 dengan 100 ni adalah lokasi dia dekat mana. Okey, 10 maksudnya 10 point untuk paksi X dan 100 ni adalah 100 point dari paksi Y. Okey, tengok hasil dia. Okey, welcome dah ada. Okey, 10 ni, ini dia. 10 ni. Ni 10 paksi X dan 100 daripada paksi Y start daripada atas. Okey, ni 100. Okey, kalau kosong-kosong dia dekat sini. Okey, kosong-kosong dekat sini. Okey, sebabkan saya ada 10 100, maka dia berada di sini. Okey, dan yang bawah ni, ini penting. Okey, kalau dalam C++, ini komen kan, komen komputer tak baca. Tetapi dalam applet, ini berguna sebab apa? Ini yang akan kita paparkan di applet. Okey, ingat tadi, kenapa kita compile dengan Java C? Dia kalau sukses, dia akan menghasilkan satu file baru iaitu first.class. Okey. Dan first.class ni kita tak boleh baca, tetapi applet dia boleh baca. Jadi saya akan masukkan dia ke dalam applet dengan menggunakan applet code first class. Okey. Width 300, height 300. Okey, ni benda apa ni 300 300? Sebenarnya 300 ni adalah dia punya keluasan ni. Keluasan applet ni. 300 kali 300. Okey. So itu adalah hasil dia untuk lab practical 1. Macam mana? Boleh? Okey. Tak apa, kita ada contoh kedua. Okey, contoh kedua menarik sikit. Okey, kita nak buat drawing. Okey. Jadi buka file baru. Type kod berikut dan save sebagai drawing.java. Okey. Sekiranya dah siap. Okey, saya nak tunjuk demo. Saya dah ada kod je di sini. Okey, ini dia. Okey, dan saya nak run. Okey. So, run dia adalah saya type. Okey, saya menggunakan ni tadi ni. Okey, tetapi saya type tukarlah nama dia. Drawing. Drawing.java. Okey. Tak ada masalah. Dan kalau tak ada masalah, boleh execute dia menggunakan applet viewer. Oh, banyaknya typo. Okey, dah nampak dah. Okey, apa yang berlaku? Ini dia. Wah, kan? Okey, dah dapat dah satu hasil di mana kita ada dua kotak, satu kotak biru, satu kotak merah. Okey. Jom kita tengok
apa yang berlaku. Okey, bila kita run, bila tak ada masalah, okey, ini hasil dia. Okay. Sama juga, okey, import sama. Okey, tetapi saya nak fokus pada pin. Okey, apa yang berlaku, dia akan baca daripada atas ke bawah. Okay, G set color, color blue. Jadi komputer dia akan set. Okey, apa-apa saja dia nak lukis lepas ni mestilah color biru. So apa yang berlaku, selepas tu kita type fill red. Fill red ni adalah rectangle lah, rectangle yang ada color. Okey, 20, 20, 50, 30. Ini adalah dia punya lokasi. Okey, yang mana 20 dengan 20 ni paksi X, paksi Y. 50, 30 ni adalah dia punya ukuran. Okey, 50 ni kalau kita tengok, okey, ni 20 ke 20, 20 paksi X, 20 paksi Y, maksud dia start daripada sini. Kemudian 50, panjang dia 50 dan lebar dia 30. Jadi saya akan dapat satu segi 4 berwarna biru. Okey, kemudian kita nak buat satu lagi segi 4, kita tukar color dia menjadi red, merah. Okey, dan kali ni merah ni saya nak letak dia di 50, 30. Okey, lokasi dia daripada paksi X 50, paksi Y 30. Dan dia punya ukuran 50, 30 juga. So dekat sini adalah 50 paksi X, 30 paksi Y dan ukuran dia masih lagi sama, 50 kali 30. Sebab tu kita dapat merah ni di atas biru. Sebab apa? Sebab biru ni dia buat dulu. Dan apa-apa yang ada mestilah macam kita letak baju lah kan. Baju pertama, baju kedua mesti atas baju pertama. Dan seterusnya. Okay, kalau saya nak buat rectangle lagi color hijau contohnya, dia akan berada di atas merah. Okay, bergantung kepada lokasi kita. Okay, so itu adalah lab practical 2. Okay, jadi untuk setakat ni, itu sahaja dulu. Okay, nanti bila masuk bab 7, kita akan tengok lebih detail lagi tentang applet ni. Okay. Kalau ada masalah, kita boleh discuss di ruangan komen dan selamat mencuba. Kalau tak dapat hasil dia, make sure ejaan betul spelling mistake tu betul. Okay, selamat mencuba. Have a nice day. Bye.